Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Felicia Loh Aijen. Dan saya Adam Mukis Yamudin. Kami akan membentangkan tentang topik yang kami pilih, iaitu isu-isu konflik semasa persempadanan dan pertutupan bertindih di Malaysia. Baiklah, isi kandungan yang akan kami bentangkan bermula dengan pengenalan yang ringkas, pertikaian dan konflik di laut, ruang udara dan darat, serta implikasi konflik ini terhadap Malaysia. Mari kita lihat kepada pengenalan secara ringkasnya apa itu sempadan antarabangsa. Sempadan antarabangsa merupakan garis sempadan yang membahagikan sesebuah negara dengan negara yang lain. Contoh sempadan Malaysia adalah sempadan Malaysia dengan Thailand, sempadan Malaysia dengan Indonesia, sempadan Malaysia dengan Filipina. Namun, seringkali kita mendengar tentang konflik sempadan antarabangsa yang biasanya berlaku apabila dua negara atau lebih negara bersaing secara terbuka mengenai kawasan atau wilayah dengan mengatakan bahawa kawasan tersebut merupakan kawasan di bawah wilayah atau negaranya. Contohnya, krisis pencerobohan lahat Datuk yang berlaku pada 2013. Merujuk pada gambar rajah, insiden Malaysia dan Filipina berlaku apabila sejurus 235 orang Filipina yang menganggap diri mereka Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara telah mendarat di Kampung Tandua, daerah Lahad Datu pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut takhta Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan bahawa maklumat mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah, bekas Borneo Utara yang masih tidak dapat diselesaikan. Setelah beberapa konflik dan pertikaian, kemenangan ini adalah di pihak Malaysia. Baiklah, mari kita lihat pada pertikaian dan konflik di laut. Pertikaian pertama adalah pertikaian Pulau Batu Putih yang juga dikenali sebagai Pedah Branca. Pulau Batu Putih merupakan pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau ini bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Konflik pemilikan pulau ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan Turu Selatan. Semasa menuntut Pulau Batu Putih ini, Malaysia menyatakan bahawa Pulau Batu Putih secara semula jadinya merupakan sebahagian daripada Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial yang bermaksud wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Seterusnya, Johor tidak bermaksud menyerahkan hak ke atas British, melainkan sekadar memberi kebenaran kepada British untuk menyelenggarakan rumah api di Pulau Batu Putih. Pada pihak Singapura pula, mereka menyatakan Pulau Batu Putih ini berstatus terra nullius. Singapura menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah menyerahkan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera di Singapura di Pulau Batu Putih. Episod pertikaian berakhir apabila International Court of Justice iaitu ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia, manakala South Ledge bergantung kepada persempadanan perairan negara yang menguasainya. Malaysia tidak mendapat hak milik ini kerana Johor mendiamkan diri setelah Malaysia dibentuk dan mereka gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan faktor kolonialisme British. Pertikaian secara baik ini selaras dengan deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada tahun
pada bulan Julai 1992. Seterusnya kita sambung kepada pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini menjadi rebutan antara Malaysia dengan Indonesia. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini terletak di Laut Sulawesi. Pulau Sipadan merupakan pulau yang terhasil daripada aktiviti gunung berapi yang dikelilingi dengan batu karang dan atur. Menurut Azli, Ismail dan Gita pada tahun 2019. Seterusnya, Pulau Ligitan ialah sebuah pulau yang kecil dan bersifat kekal di atas aras laut. Menurut Azim, pada tahun 2007, kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia pada tahun 1963 mengatakan bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia. Pertikaian antara Malaysia dengan Indonesia berlaku apabila pada tahun 1979 Malaysia telah mengeluarkan peta baharu yang menunjukkan dengan jelasnya bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berada dalam wilayah Malaysia. Semasa dalam perbincangan persoalan berkaitan kedua-dua pulau ini, Malaysia meminta Indonesia untuk menggunakan peta mereka yang tidak memasukkan kedua-dua pulau ini ke dalam peta mereka. Begitu juga dengan pihak Indonesia yang tidak mahu mengalah dalam tuntutan ini. Mereka mengatakan bahawa Malaysia seharusnya menggunakan peta yang tidak terdapat kedua-dua pulau ini juga dalam peta wilayah Malaysia. Semasa tuntutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Malaysia menyatakan bahawa Pulau Sipadan merupakan kawasan pengumpulan telur penyu dan merupakan kegiatan ekonomi penduduk tempatan, kawasan perlindungan burung-burung dan kawasan tinjauan aktiviti maritim. Indonesia pula menuntut kedua-dua pulau ini berdasarkan Konvensyen 1891 yang menentukan sempadan antara jajahan British dan Belanda di Nusantara. Keputusan pertikaian ini berpihak kepada Malaysia apabila ICJ memperakui bahawa aktiviti memungut telur penyu yang telah disahkan oleh pihak berkuasa Borneo Utara di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan merupakan aktiviti ekonomi lazim berdasarkan Ordinan Pemeliharaan Penyu 1971. Jadi itu berkenaan dengan laut. Selain daripada laut, kita juga ada udara dan angkasa dan juga darat. Jadi sebelum saya teruskan, saya akan memberi definisi tentang pencerobohan atau kata dasar ceroboh. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, ceroboh bermaksud masuk ke kawasan orang atau ke wilayah sesebuah negeri dan sebagainya tanpa kebenaran. Jadi, pertikaian dan konflik di ruang udara dan angkasa. Berbanding laut dan darat, persepadanan udara dan angkasa lebih sukar untuk dikawal. Macam kita tahu, kalau darat dan laut, kita boleh ada letak gap atau kita panggil dinding atau sempadan yang boleh dilihat. Tetapi kalau kat ruang udara, macam kita takkan nak buat pagar yang tinggi sampai ke atas kan. Jadi ruang udara ni sentiasa ada pencerobohan, tapi kadang-kadang ceroboh tu antara sama ada haram atau secara halal atau yang dibenarkan oleh sesebuah negeri. Sebabkan pencerobohan ruang udara ni susah untuk dikawal, beberapa undang-undang telah digubal. Antara undang-undang berkaitan ruang udara dan angkasa ialah pertama, Undang-Undang 1944 Chicago Convention, dan kedua, Undang-Undang 1929 Warsaw Convention, ketiga, Undang-Undang 1961 Tokyo Convention, keempat, Undang-Undang 1979 Moon Treaty, dan kelima, Undang-Undang 1967 Outer Space Treaty. Ini merupakan antara konflik dan pertikaian yang berlaku di ruang udara.
selama ni memang berlaku pertikaian atau konflik ni di ruang udara kerana terdapat banyak kenderaan-kenderaan di udara seperti jet pejuang atau kapal terbang yang melalui kawasan udara yang dari negara lain ke negara lain. Jadi antara konflik yang berlaku ialah berlaku pencerobohan ruang udara negara. Ruang udara mempunyai persepadanan untuk menentukan kedaulatan negara masing-masing, berbeza dengan ruang angkasa yang tidak mempunyai hak kedaulatan. Misalnya, pada 1 Jun 2021, terdapat 16 pesawat tentera udara China telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Pihak China mendakwa ia adalah rutin biasa yang dilakukan oleh tentera udara China. Jadi kerajaan telah mengambil tindakan dengan memanggil Duta Besar China ke Malaysia bagi menjelaskan insiden yang berlaku. Jadi insiden ni dia boleh berlaku antara sebab salah faham. Jadi pihak yang diceroboh akan bertanya kepada duta yang berada di negara. Macam kita setiap negara ada duta, contoh kita dekat negara US pun ada duta Malaysia. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan negara luar akan disambungkan kepada duta untuk mendapatkan penjelasan. Yang seterusnya ialah pertikaian dan konflik di darat. Konflik pencerobohan yang sering berlaku adalah melalui kawasan darat. Jadi kawasan darat ni yang kita sentiasa dengar, kalau dulu macam time peperangan, darat ni adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk menceroboh ke kawasan orang lain. Jadi banyak konflik yang berlaku di ruang darat. Okey, kita bergerak kepada konflik dan pertikaian yang berlaku di darat. Pertikaian sempadan Malaysia Brunei ke atas Limbang yang merupakan satu kawasan yang subur dan kaya dengan sumber asli, khususnya minyak. Ini adalah satu konflik yang berlaku di antara Malaysia dan Brunei yang melibatkan Limbang. Okay. Yang seterusnya, isu ini diselesaikan menerusi dokumen yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Sultan Brunei. Berdasarkan dokumen ini, Brunei menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak. Malaysia juga mempunyai masalah persepadanan dengan Indonesia. Malaysia dan Indonesia kemudiannya menandatangani memorandum persefahaman bagi menyelesaikan masalah penandaan dan pengukuran sempadan antara bangsa Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan Indonesia, Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara. Seterusnya, kita lihat implikasi konflik yang berlaku terhadap Malaysia. Yang pertama adalah Malaysia telah kehilangan selama-lamanya Pulau Batu Putih pada 23 Mei 2008 apabila ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih. Manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Selain memutuskan hak milik Tubi Selatan kira-kira 4 km dari Pulau Batu Putih akan ditentukan mengikut persepadanan perairan negara yang menguasainya. Seterusnya, berlakunya peningkatan rundingan atau diplomasi dalam negara terbabit. Antaranya tuntutan bertindih di Blok Ambalat, Laut Sulawesi yang juga diselesaikan melalui rundingan antara Indonesia dan Malaysia. Akhir sekali, wujudnya isu pertikaian tuntutan bertindih dalam kalangan negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang kebanyakannya berkongsi sepadan maritim menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindih. Hal ini kerana mereka dipengaruhi faktor ekonomi, kedaulatan negara, hambatan politik dan kegagalan rundingan. Oleh itu, penyelesaian melalui rundingan multilateral dan bilateral perlu dilakukan. Jadi berdasarkan topik yang dibincangkan hari ini, kumpulan kami telah membuat rumusan, iaitu konflik dan pertikaian ialah suatu perkara yang perlu dielakkan oleh setiap negara. Pencerobohan adalah suatu tindakan yang tidak berhemah yang boleh dilakukan oleh sesebuah negara. Ianya boleh menyebabkan salah faham dan mengancam kedaulatan sebuah negara yang boleh membawa kepada peperangan. Jadi konflik yang berlaku ni kita
kita boleh simpulkan bahawa banyak mendatangkan kepada perkara negatif daripada positif. Jadi pencerobohan ni adalah satu perkara yang tidak baik dan kita perlu elakkan bagi menjaga kedaulatan sebuah negara. Ini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.